Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan keluarga Malaysia yang saya cintai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia buat pendengar yang jauh di mata tapi dekat di hati sekalian. Semoga sidang pendengar pada hari ini sehat-sehat dan terus bersemangat menghadapi cabaran di hari yang penuh cabaran ini. Baik, yang mana yang tak sihat tu cepat-cepatlah pergi hospital ataupun klinik berdekatan bagi mendapatkan rawatan ataupun ubat-ubatan yang perlu. Bukan apa, takut berjangkit ataupun melarat sakit tu nanti. Baik, pada hari ini iaitu 22 Oktober 2022, saya selaku DJ anda, DJ asli ataupun nama manja saya iaitu DJ AI akan bersama dengan anda selama 2 jam ke hadapan, iaitu dari jam 8 pagi sehingga 10 pagi dalam siaran radio GGFM, Gegak Gempita FM, radio pilihan anda. Tema kita pada hari ini ialah bahasa jiwa bangsa. Manakala isu yang akan kita kupaskan pada hari ini ialah berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kepada murid di sekolah. Aspek yang akan kita sentuh pada hari ini terbahagi pada 3 bahagian, iaitu impak penggunaan teknologi digital dalam PDPBD. Yang kedua, kita akan menganalisis unsur ciri-ciri komunikasi berkesan. Dan yang ketiga, kita akan mengkaji hubung kait elemen komunikasi dengan ciri-ciri komunikasi berkesan. Ya, untuk pengetahuan sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, pada hari ini saya tidak keseorangan tapi ditemani oleh 5 orang yang semestinya hebat dari Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail yang terletak di negeri kelahiran saya, iaitu Terengganu Darul Iman. Baik, kita ada di sini 2 orang pensyarah, iaitu Encik Nizam dan Encik Izham, dan 3 orang guru pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail, iaitu Saudara Alif, Saudara Amirul dan juga Saudara Khairul. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput tetamu kita yang pertama, Encik Nizam, yang semestinya sedang berada di talian sekarang bagi berkongsi pendapat beliau dalam impak penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kepada murid di sekolah. Hello, Assalamualaikum, Encik Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJI yang sentiasa menceriakan kita di pagi hari ini di radio GGFM. Baiklah, salah satu faktor utama yang menjadi penyumbang kepada pembentukan budaya kerja yang dinamik adalah melalui kemahiran menyampai dan menerima maklumat secara positif yang spesifiknya diistilahkan sebagai kemahiran berkomunikasi. Jadi inilah tajuk yang telah saya kaji serta bentangkan bersama-sama pelajar emas dari option Bahasa Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail semasa kami menyertai program Bahasa Jiwa Bangsa peringkat kebangsaan pada minggu lalu. Kajian daripada pakar psikologi dan pakar-pakar komunikasi mendapati kemahiran berkomunikasi memainkan peranan sangat penting di dalam dalam kehidupan manusia. Ini merupakan satu idea daripada Abdullah dan Ainun pada tahun 2005. Menurut Abram 1986, dalam kehidupan seharian jumlah komunikasi yang dilakukan oleh individu yang terdiri daripada mendengar sebanyak 45%, bercakap sebanyak 30%, membaca sebanyak 16% dan juga menulis sebanyak 9%. Kita dapat lihat logiknya kajian ini apabila kita menggunakan pendengaran kita paling banyak dalam kehidupan seharian kita. Dimulakan dengan bunyi jam loceng di pagi hari dan diakhiri dengan ucapan selamat malam dari si dia yang dikasihi. Begitulah mengapa saya menggunakan kata-kata ini sebagai satu tulang belakang kajian saya pada kali ini. Komunikasi bukan sahaja melibatkan percakapan dan penulisan, tetapi juga pembacaan dan proses mendengar. Ini merupakan kajian daripada Zawiyah pada tahun 2009. Oleh itu, komunikasi adalah aktiviti utama yang berlaku dalam sesebuah organisasi. Berjaya atau gagal sesebuah organisasi mencapai visi dan misi yang ditetapkan banyak bergantung kepada pasukan kerja yang berada dalam sesebuah organisasi itu. Dan salah satu alat untuk mewujudkan pasukan kerja yang dinamik dan efektif adalah melalui komunikasi yang berkesan. Baiklah,
saya bersama-sama dengan pasukan saya yang saya cintai ini telah membuat kajian tentang penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kami dapati bahawa dengan penggunaan digital ini, kami dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Hal ini kerana guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui cara ini, guru dapat mencari maklumat-maklumat berkenaan dengan pengajaran dengan lebih baik. Seterusnya dapat menyampaikan kepada pelajar secara berkesan. Melalui penggunaan alat ICT sebagai alat bantu mengajar, maka proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik dan berkesan. Contohnya menggunakan alat seperti PowerPoint, Flash, video, visual dan mereka hanya perlu mengaplikasikan alatan tersebut ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui cara ini, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah, ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk difahami. Justru itu, pelajar tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran kerana tertarik dengan persembahan yang ditunjukkan melalui ICT. Jadi saya serahkan semula kepada DJ kita pada hari ini. Ya, terima kasih Encik Khairul atas perkongsian anda sebentar tadi. Walaupun ringkas dan padat, namun banyak isi-isi yang perlu kita hadam bersama. Seterusnya, mari kita bersama-sama dengan pensyarah yang kedua, iaitu Encik Izham untuk berkongsi pendapat beliau dalam impak penggunaan teknologi digital dalam PDPBD yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum Encik Izham. Waalaikumsalam DJI. Terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk bercakap pada hari ini. Baik. Selain itu, antara kesan penggunaan ICT dalam PDP ialah dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Dengan adanya ICT, guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran. Bukan hanya tertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja, bahkan dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT. Melalui penggunaan alat ICT, guru dapat menerangkan kepada pelajar dengan lebih terperinci serta mendalam mengenai sesuatu subjek. Contohnya, penggunaan internet sebagai alat untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini mengenai dunia pendidikan. Kemahiran menggunakan internet juga membolehkan guru dan pelajar mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang terkini dengan lebih cepat serta efisien tanpa perlu menunggu masa yang lama. Seterusnya dapat digunakan dalam aktiviti pembelajaran. Melalui cara ini, kualiti pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan kerana maklumat-maklumat dapat terus diakses ke dalam sistem. Di samping itu, manfaat yang diperoleh daripada kesan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini adalah dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang mempunyai pelbagai keupayaan. Dalam sesebuah kelas, tidak semua pelajar mempunyai kebolehan yang sama dalam menerima sesuatu yang diajar oleh guru. Justru itu, melalui penggunaan ICT, murid-murid dapat memahami apa yang diajar dengan lebih jelas kerana proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik serta berkesan hasil daripada penggunaan alatan ICT tersebut. Contohnya, melalui penggunaan alat seperti PowerPoint, grafik, audio, video dan sebagainya, maka murid-murid akan lebih memahami apa yang diajar kerana diberi gambaran dan persembahan yang lebih mudah untuk difahami berbanding dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengkuliahan. Melalui cara ini, masalah yang timbul dapat segera dimaklumkan oleh pelajar kepada guru kerana mereka mudah untuk bertindak balas terhadap sistem yang diajar menggunakan ICT. Baik, kembali kepada DJ. Ya, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua pensyarah kita, iaitu Encik Izham dan juga Encik Nizam atas penyampaian pendapat berkaitan impak penggunaan teknologi digital dalam PDPBD. Baik, seterusnya, mari kita pergi kepada aspek yang kedua, iaitu unsur ciri-ciri komunikasi berkesan
Dan juga aspek yang ketiga iaitu hubungkan elemen komunikasi dengan ciri-ciri komunikasi berkesan bersama bakal guru kita yang pertama iaitu Saudara Amirul. Dipersilakan. Baik, terima kasih DJ AI kerana menjemput saya. Baik, berkaitan dengan ciri-ciri, saya kongsikan tentang situasi di mana wujudnya keseronokan semasa menyampaikan maklumat. Seperti mana yang kita tahu, kalau di sekolah semestinya ada guru dan ada pelajar. Maka guru yang mengajar ini mestilah mempunyai sifat yang tidak menjadikan kelas itu membosankan. Jadi seorang guru itu haruslah bijak mengendalikan kelas supaya kelas sentiasa ceria dan wujudnya komunikasi yang berkesan antara pelajar dan guru. Sebagai contohnya, guru boleh menyanyi, mendeklamasikan sajak, berpantun ataupun selitkan kisah-kisah yang kelakar tapi bermanfaat di dalam kelas. Teringat pula saya akan kisah guru saya sewaktu saya sekolah menengah dulu. Dia selalu menyanyi tentang lagu seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Ia menjadikan suasana kelas itu tidak sunyi tapi lebih seronok untuk belajar. Manakala dari segi hubung kait pula, DJI pula suka saya kongsikan berkaitan dengan hubungan interpersonal yang baik antara pentadbir sekolah dan orang-orang bawahannya iaitu subordinatnya yang akan menghasilkan tahap komunikasi yang berkesan. Jika subordinat dapat merasakan bahawa pentadbir merupakan orang yang sama taraf iaitu duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dalam proses komunikasi, aliran maklumat akan disalurkan dengan lebih mudah. Komunikasi bukan lagi berbentuk pengarahan ataupun penghakiman tetapi lebih kepada keputusan perbincangan dua hala. Subordinat bebas mengemukakan pendapat tanpa rasa takut dalam membahaskan maklumat yang diberikan. Selain itu, kefahaman akan mudah terjalin lalu hasil akhir dapat dicapai tanpa rasa paksaan. Rumusnya, penambahbaikan hubungan interpersonal antara pentadbir sekolah dengan subordinatnya akan menyebabkan proses komunikasi lebih berkesan. Jadi, proses komunikasi berkesan ini akan menghasilkan kumpulan kerja yang dinamik di sekolah sekaligus mewujudkan suasana yang menyeronokkan di sekolah. Ya, kembali kepada DJI. Okay. Ya, terima kasih diucapkan kepada Saudara Amirul atas penyampaian pendapat beliau sebentar tadi. Baik, bukan main nyanyi lagi ya saudara. Baik, tanpa melengahkan masa, saya menjemput bakal guru kita yang kedua iaitu Saudara Izham untuk menyatakan ciri-ciri dan hubung kait berdasarkan kefahaman beliau. Dipersilakan. Hello saudara. Terima kasih saudara DJI. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai salah satu pada ciri komunikasi berkesan. Antaranya adalah kefahaman terhadap maklumat. Jadi, melalui teknik penyampaian yang betul sewaktu berkomunikasi, kita akan dapat memastikan orang yang menerima maklumat tersebut faham sepenuhnya akan apa yang kita cuba sampaikan. Hal ini akan dapat mengelakkan salah faham serta salah tafsir maklumat itu berlaku. Jadi, elemen komunikasi yang berkesan adalah penggunaan bahasa yang seragam dan mudah difahami semasa menyampaikan maklumat. Ini akan membantu pentadbir menambahkan keberkesanan komunikasinya. Jadi, perkaitannya di sini, sekiranya bahasa yang digunakan mudah difahami, maka maklumat yang disampaikan tersebut akan menjadi jelas dan difahami oleh penerima. Kembali kepada saudara DJ. Baik, terima kasih diucapkan kepada Saudara Izham atas penyampaian anda sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput guru pelatih kita yang terakhir iaitu Saudara Khairul untuk menyatakan pendapat beliau berkaitan dengan ciri-ciri komunikasi berkesan serta hubungkan elemen komunikasi yang terakhir. Baik, yang semestinya ada di talian sekarang Saudara Khairul. Hello. Waalaikumsalam DJI. Baiklah, untuk yang terakhir sekali adalah adanya tindakan yang menyusuli. Saya katakan sedemikian kerana apabila sesebuah maklumat disampaikan, cara untuk mengetahui keberkesanan idea itu
ialah adanya tindakan yang berlaku. Tindakan ini boleh merangkumi pelbagai jenis dari segi tindakan seseorang audiens masa mendengar ceramah atau tindakan ahli jawatan kuasa dalam menerima pandangan penonton. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa info yang ada adalah tepat dan jelas, serta pendengar peka dengan segala isi yang disampaikan. Sebagai contoh, apabila guru dapat memberi arahan dengan baik dan murid dapat memperoleh info tersebut dengan tepat, maka mereka akan dapat melaksanakan tindakan dengan betul dan tepat mengikut apa yang guru mahukan. Benar atau tidak? Oleh itu, saya yakin bahawa ciri-ciri yang kita dapat lihat secara fizikal tentang keberkesanan komunikasi ialah adanya tindakan yang menyusuli setelah komunikasi tersebut dijalankan. Baiklah, komunikasi yang berkesan bukan sahaja perlu memindahkan maklumat yang difahami dengan tepat dan jelas. Namun begitu, elemen yang kita dapat lihat ialah sesuatu info dapat dipindahkan mestilah cepat dan pantas. Penggunaan telefon, mesin fax, khidmat pesanan ringkas iaitu SMS atau juga email iaitu mail elektronik di sekolah mampu membantu pentadbir menyampaikan maklumat dengan lebih pantas. Semakin singkat masa yang digunakan untuk menyampaikan maklumat, semakin baik kesannya. Ini adalah kerana masa selebihnya boleh digunakan untuk penumpuan kepada kerja-kerja pelaksanaan sesuatu tindakan yang berpunca daripada maklumat tersebut. Tegasnya di sini, masa lebihan dapat digunakan oleh kumpulan subordinat menjalankan aktiviti seperti yang dikendaki oleh maklumat yang disampaikan oleh pentadbir. Secara langsung, situasi ini akan membantu mewujudkan kerjasama antara individu yang lebih progresif kerana mereka bertindak ke atas maklumat yang sama. Dengan itu, pasukan kerja yang dinamik dapat dibentuk oleh pihak pentadbir sekolah. Kesimpulannya di sini, penggunaan teknologi terkini ternyata menjadikan komunikasi lebih berkesan kerana maklumat dapat disampaikan secara pantas dan tepat. Ketirisan maklumat dapat dikurangkan jika pihak pentadbir dapat menggunakan teknologi tersebut dengan betul. Kemampuan sekolah menggunakan peralatan berteknologi terkini sudah pasti mampu menghasilkan kumpulan kerja yang dinamik di sekolah mereka. Hal ini sudah pasti dapat melahirkan sekolah yang bertindak selari dengan hasrat, misi dan visi yang telah ditetapkan oleh pentadbir. Jadi saya serahkan semula kepada DJI yang bertugas di Radio GGFM. Baik, terima kasih diucapkan kepada para pensyarah kita iaitu Encik Nizam dan juga Encik Izham, serta tidak lupa juga para guru pelatih sekalian iaitu saudara Amirul, saudara Izham, saudara Alif dan juga saudara Khairul di atas perkongsian sebentar tadi. Semoga segala input yang disampaikan tadi masuk telinga kanan kita lalu jatuh ke dalam hati dan ingat sebaik mungkin. Sekian sahaja buat masa ini dari saya DJ anda DJ Ai, siaran radio GGFM, Gegak Gempita FM, radio pilihan anda. Saya ucapkan selamat maju jaya. Yang tengah memandu tu bawa elok-elok ya. Ingat pepatah Melayu ada mengatakan bahawa biar lambat asal selamat. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Semoga kita jumpa lagi pada jam 9 pagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan anda dengan lagu Tragedi Oktober nyanyian Datuk Awi. Terima kasih.